Francis Light bukanlah manusia pertama yang menjejakkan kaki di Pulau Pinang. Malah ketika beliau mendarat di pulau ini, beliau telah berjumpa sekitar 20 ke 30 orang Melayu yang menetap di situ. Walau bagaimanapun, beliau mendakwa mereka bukanlah menetap, tetapi hanya singgah di pulau ini sekali-sekala sebagai nelayan. Seperti Singapura, pulau itu tidak bermula dengan Raffles. Untuk mengetahui lebih lanjut, jom ikuti video ini. Bukti arkeologi mendapati bahawa sudah ada bukti budaya Neolitik yang berusia 4,000 hingga 5,000 tahun di Glugo dan Sungai Ara adalah bukti bahawa sudah ada pertempatan awal Light yang mendarat pada tahun 1786 di Tanjung Penaga yang kini dikenali sebagai Georgetown tidak lebih hanyalah untuk mengeksploitasi kekayaan hasil masyhur bumi ini. Dalam naratif kita tentang Pulau Pinang, pakar sejarawan tempatan cuba meluruskan sejarah yang hampir terpadam dan bukannya merujuk kepada siapakah yang menjumpai Pulau Pinang terlebih dahulu. Setidak-tidaknya pensejarahan ini berdasarkan kajian dan bukti yang masih wujud hingga kini. Sejarah orang Melayu terkenal dengan istilah merantau atau membawa diri disebabkan beberapa faktor seperti mencari kehidupan yang lebih baik, peperangan, konflik dan sebagainya di tanah asal membuatkan mereka keluar mencari pertempatan baharu. Inilah yang berlaku kepada Haji Muhammad Saleh atau Nakhoda Intan. Pertelingkahan yang berlaku di pagar ruyung antara puak yang berpegang teguh kepada ajaran adat pepatih dengan golongan yang ingin kembali kepada ajaran sebenar membuatkan beliau membuat keputusan merantau keluar dari tanah asalnya. Setibanya di Batu Uban, beliau membuka surau kecil lalu membesar menjadi Masjid Batu Uban yang kita kenali sekarang. Bersama beliau Nakhoda kecil atau Ismail yang merupakan adik beliau mendapat perkenan Sultan Muhammad Jiwa Zainal Azilin Shah II untuk membuka perkampungan baharu di pulau ini. Manakala Nakhoda Bayan pula meneroka di kawasan pesisir Bayan Lepas, Gulugur dan balik pulau. Kisah penghijrahan Datuk Jenaton ke Pulau Pinang hampir sama dengan kisah Haji Muhammad Saleh yang meninggalkan tanah air kerana berselisih pendapat dengan Istana Pagar Ruyung. Beliau bersama adiknya Datuk Setia memajukan kawasan Batu Uban hingga ke Glugur dengan mengusahakan pertanian yang kemudiannya dibawa ke pelabuhan Batu Uban untuk didagangkan. Seorang lagi tokoh yang telah membuka perkampungan di sini ialah Datuk Keramat yang berasal dari Sumatera dan berketurunan Aceh. Beliau bersama adiknya Haji Bayan bertanggungjawab meneroka kawasan yang dahulunya dikenali sebagai Teluk Jelutong hingga menjadi sebuah perkampungan. Buktinya ada dicatatkan dalam satu daftar lama bertarikh 1795 yang menyebut perihal tanah perkampungan di Datuk Keramat itu telah dihuni 90 tahun yang lalu iaitu sejak 1705 yang kini dikenali sebagai Perak Road dan Sungai Pinang. Nama-nama penting ini adalah tokoh awal bertanggungjawab membangunkan Pulau Pinang pada era kurun ke-17 dalam satu lakaran peta Pulau Pinang yang dihasilkan oleh Kapten Walter Alves 1763 tertulis town area yang merujuk kepada Batu Uban sebagai kawasan pelabuhan penting waktu itu. Bukti ini menunjukkan wujud pertempatan terutamanya kawasan bandar di Pulau Pinang sejak atau sebelum tahun 1763 lagi. Jelas sekali sudah ada kelompok masyarakat yang mendiami Pulau Pinang sejak tahun 1730-an sebelum kedatangan Light dengan adanya undang-undang, masjid, salah silah, cerita lisan dan sebagainya. Ketokohan mereka bukan sahaja dapat dijelmakan dari segi kepimpinan dan kegiatan ekonomi, malah dalam menyampaikan dakwah Islam di pulau ini. Kesimpulannya, reformasi pensejarahan negara ini perlu diperbetul dan diluruskan semula agar dapat merungkai fakta sebenar.